Boleh ceritakan tentang rumah panjang, rumah kampung, siapa Hmm. yang duduk rumah panjang, kaum apa yang duduk rumah panjang, siapa yang duduk rumah kampung, rumah sebuah, rumah tepi sungai, lereng bukit. Hmm. Kita di Kuala Lumpur ingin tahu. Okay. Mengenai kehidupan, dia berbeza daripada zaman dahulu dan begitu juga dengan kelompok-kelompok bangsa-bangsa yang ada. Contohnya kalau Iban, dia akan di zaman dulu dia lebih selesa duduk di rumah panjang. Rumah panjang kedudukan dia ada yang di tepi sungai dan kebanyakan lah di tepi sungai. Sebab apa, penghidupan mereka dengan sungai dan hutan adalah sinonim. Mereka mencari pendapatan, menanam sawah, padi. Itu dia katakan bila Sarawak terkenal dengan uh, padi bukit. Mereka menanam di sekitar-sekitar bukit yang ada, dan di tepi sungai mereka akan uh, mengambilkan inisiatif untuk ke satu tempat menggunakan sungai. Contohnya macam dulu bapa saya yang beragama Iban, mereka mereka duduk di sungai. Itulah saat yang kita boleh fikirkan bersama bagaimana saya, uh, bapa saya yang beragama Islam boleh berjumpa dengan bapa sebenar saya yang beragama Iban atas dasar perdagangan melalui sungai. Sungai adalah perjalanan, adalah perhubungan yang lama yang wujud di Sarawak untuk ke satu tempat ke satu tempat. Sekarang berbeza sebabkan pembangunan yang berlaku, kebanyakan jalan darat sudah dinaik tarapkan sepenuhnya dan mungkin kalau tak sempurna pun mereka akan terus menggunakan jalan darat, dan begitu juga dengan masih juga menggunakan jalan melalui sungai yang ada, mereka akan teruskan juga. Uh, dalam dalam segi konteks rumah yang kita katakan mereka duduk sekarang ni adalah dalam keadaan 50-50%. Ada sekarang ni bila sudah moden, ya, ada kemajuan, ada antara mereka yang mendirikan rumah berasingan, tidak duduk lagi di rumah panjang. Rumah panjang adalah satu tradisi untuk orang-orang Iban, uh, sebagai produk pelancongan, dan kemungkinan juga ada juga yang masih ketua-ketua kampung dalam bangsa Iban ni, suku Iban ni, dia uh, akan terus meneruskan kehidupan mereka di rumah panjang, membina rumah panjang secara konsep yang moden, uh, tidak lagi bertiangkan kayu, buluh dan sebagainya. Mereka akan menggunakan uh, pembinaan secara dengan konkrit, dengan apa dibaik pulih, dengan cukup menarik lah, seperti dalam keadaan rumah kita-kita yang ada sekarang ni, bangsa-bangsa yang ada sekarang ni. Dan ada juga yang membuat pilihan untuk membuat sebuah rumah untuk satu keluarga. Ada juga yang meneruskan perkara tersebut, sebab perkara tersebut tidak menjadi halangan, untuk mereka, sebab sekarang perubahan berlaku dengan sempurna, semua maju. Terus dengan kedudukan macam itu, kedudukan rumah yang sedemikian rupa menampakkan suasana berbeza daripada zaman dulu dengan zaman sekarang. Bagi kita orang-orang Melayu yang berbangsa Melayu di Sarawak, seperti dia orang Iban juga, mereka kita akan duduk di sekitar sungai juga, sebab di sungai itu adalah satu kawasan punca pendapatan untuk perikanan, untuk mendapat ikan dan sebagainya.
perkara urusan dijalankan, macam sekiranya untuk bertanam, masa tu zaman, sekiranya kita katakan zaman dahulu, ibu bapa kita seluruh kampung boleh dikatakan majoriti menanam sawah, menanam padi untuk kehidupan mereka, untuk dijadikan untuk keperluan anak-anak dan isteri semua. Dijangka benda-benda tu sekiranya kalau kita bezakan daripada zaman sekarang, amat berbeza lah di Sarawak disebabkan kenaikan kemajuan yang ada, bertukar kepada kebanyakan kawasan di Sarawak telah bertukar kepada pertanian menanam kelapa sawit. So walau macam mana pun, benda perkara-perkara tersebut masih juga ada tapi tidak terlampau banyak untuk kita lihat. Sebab apa? Kekurangan tenaga atau generasi baru tidak meneruskan, lebih fokus kepada penanaman kelapa sawit, kerana syarikat-syarikat daripada luar telah monopoli kawasan kelapa sawit di Sarawak untuk dibangunkan, mana dalam penanaman tersebut separuh daripada ahli-ahli orang kampung menanam dengan cara sendiri, dengan kawasan sendiri, dan ada juga adalah kawalan daripada company-company di mana dia merupakan pula adalah satu tempat untuk penduduk-penduduk mencari pekerjaan di ladang-ladang, mengambil upah dan bekerja di kawasan ladang-ladang. So boleh membangunkan ekonomi, membangunkan taraf hidup keluarga-keluarga di Sarawak.